Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harenti Jemetusin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan Anugerah Cipta 2025. Peranan semua pihak penting ke arah memastikan makanan selamat dan tidak menimbulkan risiko kesihatan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan hadiah bagi anugerah produk kreatif, inovatif dan pemajuan teknologi cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2025. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku penaung Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Datin Paduka Profesor Dr. Dayah Haji Zorah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pianur Rangkaian Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا. Naib Chancellor UTB dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai anugerah khas bagi sustainable energy yang mengiktiraf dan mempromosikan inovasi dalam penghasilan tenaga. Di Brunei Darussalam serta rantau ASEAN. Pada tahun ini, pingat emas ianya memberi tumpuan kepada kelestarian dan potensi peningkatan kemajuan teknologi dalam penghasilan tenaga di Brunei Darussalam serta rantau ASEAN. Tema Cipta 2025 Inovasi Hijau menekankan keperluan untuk memanfaatkan kreativiti individu dari pelbagai bidang dan kemajuan teknologi dalam menangani cabaran alam sekitar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah-hadiah kepada para pemenang. Tiada pemenang pertama dan kedua bagi kategori ciptaan produk, proses atau teknologi baharu. Tempat ketiga dimenangi oleh projek Halal Green Military Ration Innovation for Brunei, Project Innovation in the Development of Electric Boats in Sustaining the Quality of Kampung Ayers Ecosystem as a Tourism Attraction, menerima anugerah Special Mention dan anugerah Special Award for Sustainable Energy kategori tempatan 1. Project Novel Filterless Single Source Extendable Switch Capacitor Boost Multi-Level Inverter Suitable for Renewable and Industrial Applications pula memenangi kategori pengubahsuaian produk, proses atau teknologi sedia ada dan anugerah Special Award for Sustainable Energy kategori tempatan 2. Tempat kedua, Project Sky VAI Next Generation Anomalies Detection Corrosion Detection dan tempat ketiga, Project Development of Organic Foliar Spray Formulation for Enhanced Crop Growth and Yield.
Bagi kategori ciptaan baharu atau pengubahsuaian produk, proses atau teknologi sedia ada bagi pencipta muda dimenangi oleh projek Earth Battery Sustainable Harvest yang turut menerima anugerah Special Award for Sustainable Energy kategori tempatan 3. Tempat kedua, projek Smart Multi-Sensor for Efficient Plant Monitoring dan projek AI Sophie, The Source of Electricity from Electrolysis di tempat ketiga. Tempat pertama bagi kategori pertandingan Smart Junior, Project Win, an alternative power source for moving vehicles yang turut menerima anugerah Special Award for Sustainable Energy kategori pertandingan Smart Junior. Project a vertical hydroponic system with a united and cooperative ecosystem di tempat kedua dan tempat ketiga Project Bin Genius. Kategori ASEAN bagi kategori ciptaan dan inovasi baharu dimenangi oleh Project Development of Sustainable Marine Clay One-Part Geopolymer with Thermodynamic Modelling Optimization. Tempat kedua, Project Eco Brick from Geopolymer-Based Materials yang juga menerima anugerah Special Award for Sustainable Energy. Tempat ketiga, Project Green Pearls Intelligent Algae Monitoring and Control for CO2 Sequestration. Tiada pemenang pertama dalam kategori ASEAN bagi pencipta muda. Tempat kedua, Project Chicken Fat Ointment dan Project Formulating Paracetamol Infused Jelly Using Fish Scale Gelatin for Pediatric Use di tempat ketiga. Anugerah khas Duli Pengiran Muda Mahkota dimenangi oleh projek Novel Filterless Single Source Extendable Switch Capacitor Boost Multi-Level Inverter Suitable for Renewable and Industrial Applications. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran dan beramah mesra dengan para pemenang. Sudah ada pakaiannya supaya sana. We have two winter Beauty environment actually contributes to a lot of and mostly after several hours it can get hard. In our case, we add some what we call indent. We can use the coal fly ash. In 15, we introduced the ASEAN category. $132 pelajar cemerlang dari sekolah-sekolah Arab dan agama seluruh negara diraikan dalam majlis penghargaan sebagai pengiktirafan terhadap pencapaian cemerlang dalam bidang akademik. Dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Hadiah dan sijil juga diberikan kepada beberapa guru cemerlang. Sekolah Arab Tempurung dan Sekolah Agama Mabuhay terpilih sebagai madrasah mustaqadimah. Majlis bagi meraikan pelajar-pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dan membanggakan dalam peperiksaan awam yang diduduki pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam menyedari kepentingan dan warisan SIMIO sebagai tonggak kerjasama pendidikan di Asia Tenggara. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya.
Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1447 dengan tema Semarak Hijrah Mencapai Kecemerlangan yang Mampan. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Umar Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Pengisi acara ceramah khas bertajuk Hijrah Rasulullah SAW, model kepimpinan berintegriti dan berwawasan. Mahu tidak mahu kelebihan. Bila apabila sudah tiba waktunya, kita punya kota dunia ini sudah habis. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya pagi tadi mengadakan Majlis Sambutan Ilal Hijrah dan doa kesyukuran jemaah haji. Majlis berlangsung di kementerian tersebut. Hadir yang berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Acara diserikan dengan ceramah khas bertajuk Hijrah Kecil yang Memberi Impak Besar. Juga diadakan dikir asyrakal dan doa kesyukuran bagi 12 jemaah haji dalam kalangan pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Negara Brunei Darussalam amat menyedari kepentingan dan warisan SIMIO sebagai tonggak kerjasama perkongsian ilmu dan kecemerlangan pendidikan di Asia Tenggara untuk 6 dekad yang lalu. Justru Menteri Pendidikan berkata adalah menjadi satu keistimewaan untuk menyumbang kepada perjalanan tersebut ketika sistem pendidikan di sekitar rantau ini tidak hanya dibina semula berikutan impak gangguan global tetapi juga berkembang untuk memenuhi permintaan dunia yang berkembang pesat. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Umar Saleh menyatakan demikian semasa sesi plenari persidangan Majlis SIMIO kali ke-53. Acara berlangsung pagi tadi di The Empire Brunei. Let us be reminded that the strength of SIMIO lies in our unity, diversity and shared purpose. Let us continue to learn from one another and ensure that education remains at the heart of sustainable and inclusive development in our region. Persidangan 3 hari itu merangkumi 4 sesi mesyuarat. Persidangan turut menyaksikan penyerahan tugas Presiden Majlis SIMIO daripada Setiausaha Pendidikan Republik Filipina kepada Menteri Pendidikan Negara Brunei Darussalam yang berkuat kuasa bagi tempoh 2 tahun bermula tahun ini. So, Excellencies, fellow members of SIMIO, education leaders and champions. Semua pihak memainkan peranan penting bagi memastikan makanan yang selamat dan tidak menimbulkan risiko kesihatan. Perkara itu ditekankan semasa Majlis Pembukaan Bengkel sempena Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2025. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang juga ahli lembaga pengarah pihak berkuasa makanan Brunei berkata pengimport, pembuat atau peruncit makanan, industri makanan mempunyai peranan utama dalam menjaga kesihatan awam. Bengkel sehari itu memberi penekanan terhadap peranan critical science dan pendekatan yang berasaskan bukti dalam memastikan keselamatan, kualiti dan integriti bekalan makanan dengan tanggungjawab tersebut memerlukan kerjasama, inovasi dan kewaspadaan berterusan. Bengkel tahun ini membawa tema keselamatan makanan, sains beraksi. Bagi menyemai semangat patriotik dan rasa sayang terhadap raja yang dikasihi dalam kalangan murid sekolah rendah, pagi tadi diadakan upacara menaikkan bendera sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 bagi peringkat Mukim Zon 3. Acara dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga dan Pudak serta Sekolah Rendah Tanjung Kindana.
Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan bendera kepada 14 ketua keluarga yang terpilih. Majlis bertujuan mengeratkan silaturahim dan kerjasama erat antara ahli Majlis Perundingan Kampung dan masyarakat di sekitarnya. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam juga mengadakan upacara menaikkan bendera sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 petang kemarin. Hadir Dayang Norazrina binti Haji Sarbini, Ketua Pesuruhjaya Persatuan. Upacara disertai oleh 20 ahli persatuan terdiri daripada jawatan kuasa tadbir serta pemimpin dewasa dan pemimpin muda. Upacara berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan tersebut. Ke arah memahami, menyokong dan menghargai usaha-usaha kerajaan dalam sama-sama membangun negara, terutamanya bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Jabatan Penerangan mengadakan majlis pembukaan program masyarakat bermaklumat. Program 2 hari itu diadakan di jabatan berkenaan. 65 orang terdiri daripada syarikat berkaitan kerajaan dan sektor swasta di negara Brunei Darussalam menyertai program berkenaan. Ia menumpukan kepada 3 aspek utama iaitu peranan masyarakat dalam mencapai wawasan negara 2035 dan pembangunan yang mampan, menghargai nilai-nilai adat istiadat dan pengukuhan kesedaran mengenai keselamatan digital. Ya, setiap hari produk dan services. Ini yang kita mesti adalah 12 pelajar dan 3 guru Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoi Temburong akan mengadakan lawatan ke Sekolah Rendah Rivervale, Republik Singapura. Lawatan selama 5 hari itu merupakan sebahagian daripada program Sekolah Berkembar Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Delegasi meninggalkan negara pagi tadi. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Dayang Hajah Salwati binti Haji Muhammad Sulaiman, Ketua Unit Kebajikan Pelajar Jabatan Sekolah-Sekolah. Mereka akan dibawa melawatlah untuk mendedahkan mereka dengan kepelbagaian budaya dan agama di Singapura melalui lawatan-lawatan ke tempat-tempat menarik dan tempat-tempat ikonik. Saya mau kawan bersama orang Singapura dan mengetahui tempat-tempat yang terkenal di Singapura. Seorang lelaki tempatan didakwa di mahkamah Magistrate Tutong atas pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Herolizan bin Tawi, 47 tahun, didakwa oleh Pegawai Pencegah Kastam kerana menyimpan 12 kartun dan 80 paket rokok pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Tertuduh ditahan semasa operasi sepadu yang diketuai oleh pasukan polis Diraja Brunei bersama Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di salah sebuah rumah di Kampung Batang Mitus. Tertuduh dijatuhi hukuman denda RM18,780 atau 13 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia dipercayai lari dari majikan. Suwati 32 tahun memegang pasport bilangan I9163976. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Penaga di talian 3222955 atau talian Kecemasan Polis 993. Pasukan polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan bagi kursus asas pengambilan anggota baru polis kawalan Diraja Fasa 1 2025 esok bermula pukul 7 pagi.
Latihan bermula dari Dewan Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Brakas melalui Lebuh Raya Sultan Hassanah Bolkiah, Lebuh Raya Tunku, Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Gadong Estate, Jalan Pengiran Babu Raja, Jalan Raja Isteri Pengiran Anas Saleha, Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Jalan MacArthur, Jalan Residensi, Jalan di kawasan Royal Brunei Polo and Riding Club Jerudong dan Jalan Muara. Orang ramai, terutama penduduk yang tinggal berhampiran kawasan terbabit, dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan tersebut. Kerja-kerja menanda garisan jalan di Lebuh Raya Sultan Hassanah Bolkiah akan dilaksanakan bermula malam ini pukul 9 malam sehingga selesai. Kawasan terlibat bermula pusing keliling manggis sehingga lampu isyarat Jalan Raja Isteri Pengiran Anas Saleha berdekatan dengan Jabatan Peguam Negara. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Kejohanan Bola Sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun musim 2025-2026 anjuran Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD membuka tirainya semalam. Majlis pembukanya berlangsung di rumah FABD Brakas. Hadir Pengiran Haji Kamarun Salihin bin Pengiran Haji Kamis, Presiden sementara FABD. Kejohanan kali ini disertai oleh 14 pasukan dan 11 pasukan lagi akan bersaing dalam Liga Belia bawah 15 tahun. Perlawanan pembukaan kejohanan dijadualkan berlangsung Jumaat ini. Dua perlawanan dalam saingan bola keranjang Piala UC 1000 berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Perlawanan pertama menyaksikan minimal tewas 21-71 kepada D. Harith. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan menyaksikan Uniku menang ke atas KK 67-57.